Bab tentang doa selepas witir. Dengan isnadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberi salam dalam sembahyang witirnya, baginda mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Al-Malik, Tuhan sebenar, raja sebenar, Maha suci Tuhan yang merupakan raja sebenar, Al-Quddus, yang sangat kudus. Maha kudus, kita kata, maha suci daripada segala kekurangan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur sehingga tertinggal witirnya ataupun terlupa mengerjakan witirnya, falyusallihi idza dzakara, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Ini bab tentang witir sebelum tidur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya kekasihku telah berpesan kepadaku tentang 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya, baik dalam perjalanan ataupun pada ketika bermukim. 2 rakaat duha, itu yang pertama. Yang keduanya, puasa 3 hari dalam sebulan. Dan aku tidak tidur melainkan selepas berwitir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Darda, katanya kekasihku telah berpesan kepadaku tentang 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya dengan sebab apapun, dengan alasan apa sekalipun. Dia telah berpesan kepadaku supaya aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, dan aku tidak tidur melainkan selepas berwitir, dan berpesan kepadaku supaya aku mengerjakan sembahyang duha baik pada ketika bermukim ataupun dalam perjalanan. Dengan syaratnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ataupun bertanya Abu Bakar, bila engkau berwitir? Masa mana engkau berwitir? Abu Bakar menjawab, saya berwitir di awal malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Umar, masa mana kamu berwitir? Bila kamu berwitir? Umar menjawab, di hujung ataupun di akhir malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, dia memilih jalan cermat. Dia telah memilih jalan cermat ataupun jalan berhati-hati. Dan dia berkata kepada Umar, dia telah memilih jalan yang lebih sukar, yang lebih susah. Ini bab tentang waktu witir. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Masruq, katanya saya bertanya Aisyah, bilakah atau pada waktu manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir? Aisyah menjawab, pada setiap waktu. Daripada waktu malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwitir di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Tetapi witirnya berakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dekat sahur. Dekat sahur.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi SAW bersabda, bersegeralah bersembahyang witir sebelum masuknya waktu subuh. Bersegeralah berwitir sebelum masuk waktu subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qais, katanya, pernah saya bertanya Aisyah tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, katanya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di awal malam, kadang-kadang di akhirnya. Saya bertanya lagi, bagaimana bacaannya? Adakah beliau membaca perlahan ataupun membaca dengan suara yang nyaring, suara yang keras? Qalat, Aisyah menceritakan, semuanya dilakukan baginda. Kadang-kadang dia baca dengan perlahan, kadang-kadang dia baca dengan suara yang nyaring. Kadang-kadang dia mandi lalu tidur, kadang-kadang pula dia hanya berwudu lalu tidur. Abu Dawud berkata, selain Qutaibah menyebutkan maksudnya kerana berjunub. Jadi mandi tadi kerana berjunub. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, letakkanlah ataupun jadikanlah sembahyang kamu yang terakhir pada waktu malam itu witir. Jadi buatlah witir sebagai sembahyang kamu yang terakhir pada waktu malam. Babun fi naqdil witr. Ini bab tentang membatalkan witir. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qais bin Talq, katanya, Talq bin Ali pernah menziarahi kami pada suatu hari di bulan Ramadhan. Dia berada di sisi kami sampai ke petang dan berbuka puasa. Kemudian pada malam itu dia menjadi imam kepada kami dalam sembahyang, yakni sembahyang tarawih wa autara bina, dan dia berwitir dengan kami. Dia mengimami kami dalam berwitir, yakni juga selain daripada tarawih itu. Thumman hadara ila masjidihi. Kemudian dia pergi ke masjidnya lalu bersembahyang, yakni lalu menjadi imam kepada sahabat-sahabatnya, sehingga apabila sudah tinggal witir saja daripada sembahyang itu, qaddama rajulan, dia menolak orang lain ke hadapan, pergi ke hadapan, sambil dia berkata, autir bi ashabik, engkau berwitirlah, engkau jadi imamlah dalam sembahyang witir ini kepada sahabat-sahabatmu, kerana saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua witir dalam satu malam. Ini bab doa selepas witir. Yang dimaksudkan dengan doa di sini luaslah. Kalau nak kira hadis yang dikemukakan di bawah tajuk ni, sebenarnya tidaklah termasuk dalam bab doa, termasuk dalam bab tasbih. Itu pun dikira doa lah secara umum. Imam Abu Dawud nak ceritanya, selepas sembahyang witir itu, kalau kita nak berdoa, kita nak bertasbih, nak gapo pun boleh. Tadi perawi tadi kita bacakan Talhah Al-Iyami. Al-Iyami mungkin dalam setengah-setengah kitab ada dengan masing-masing itu tak serupa kan. Tapi itu satu bacaan lah. Itulah hak lebih tepatnya, sebab nisbah kepada tempat ya. Ada juga yang mengatakan Al-Yami, ada juga yang mengatakan Al-Ayyami.
atas wazan kadzab. Ada juga yang mengatakan al-uyami. Tak apalah tu takut kita kata apa baca lagu tu yang dalam kitab lain, lagu lain pula baris dia. Mana boleh berlaku tu? Boleh berlaku. Ada berlaku. Cuma yang disebutkan di sini apa? Iaitu yang dibaca, yang disebutkan, diucapkan oleh Nabi SAW selepas bunyi salam daripada sembahyang witirnya, iaitu Subhanal Malikil Quddus. Dia baca gitu. Hadis ini adalah hadis mukhtasar, orang panggil hadis ringkas. Hadis ini kadang-kadang diriwayatkan secara ringkas, kadang-kadang lengkap, kadang-kadang sederhana. Hadis ini ringkas. Sebabnya kalau kita tengok dalam riwayat lain, umpamanya dalam riwayat Nasa'i, dalam kitab ni ada ni, kat mana ada kitab Badrul Majhud ni, boleh tengoklah muka surat 254. Iaitu dia kata melalui tariq Muhammad bin Husain bin Ibrahim an Muhammad bin Abi Ubaidah bi sanadihi, sebab tadi juga sampai kepada Ubay, sanad tu serupa. Dia kata Rasulullah SAW baca dalam sembahyang witirnya Sabbihisma rabbikal a'la, dan qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Jadi dalam 3 rakaat tu gitulah. Rakaat yang pertamanya Sabbihis, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiganya qul huwallahu ahad. Bila dia selesai memberi salam, dia pun sebut Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Tu hak lengkap. Sebab sanad sama 3 kali. Dalam riwayat Nasa'i yang lain yang dikemukakan secara mursal, pada kali yang ketiga tu Nabi berderah, dia sebut, dia berderah. Dalam riwayat yang lain pula, riwayat Nasa'i juga tapi mausul, waktu tidak mursal, mausul bersambung, yutilu fi akhirihinna, dia panjang sebut akhir. Macam saat ni kan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga tu dia berderah dan dia panjang, Subhanal Malikil Quddus. Begitu. Itu makna panjang tu. Jadi hak dua sebelum pada tu dia sebut kau sikit, hak yang ketiga tu berderah. Dan berderah pun ujung dia tu dia panjang. Al-Quddus tu panjang dia sebut. Itulah cara tu. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang nama tidur sehingga tertinggal sembahyangnya, ataupun tertidur sehingga tertinggal sembahyang witirnya. Sebab apa kita terjemah gitu? Sebab an itu maknanya an litark. An litark, dia ada makna meninggalkan. Sebab itu kita kata sesiapa yang tertidur ataupun sesiapa yang tidur an dengan meninggalkan, dengan meninggalkan witirnya. Dia ada makna meninggalkan bila ada an itu. Siapa tinggallah sembahyang witir, ataupun sesiapa yang terlupa, dia tak teringat nak sembahyang, maka hendaklah dia bersembahyang witirnya itu bila dia teringat, ataupun bila dia sedar. Kalau kes tidur tadi, bila dia sedar tu, sedar pun kalau tak ingat tak kira. Mana sebab tu dia sebut ingat saja tu, bila teringat. Hak terlupa tu memanglah teringat. Hak tidur tu pun boleh jadi juga. Lepas tu bangun tak ingat. Yang pentingnya ingat. Ingat. Bila dia sedar dan dia ingat, dia sembahyang. Inilah hadis yang menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia, yang mengatakan witir itu adalah wajib. Sebab suruh sembahyang ni bila teringat, hak mana tinggal ni, sama ada hak fardu atau wajib saja hak suruh-suruh ni. Dia faham gitu. Kalau tidak wajib, tidak sampai suruh gini mau.
Hak semaya, hak fardu ada juga. Lafaz lagu ni lah juga. Lafaz lagu ni lah juga. Sesiapa yang tertinggal semaya dia ataupun terlupa, maka hendaklah dia mengerjakannya bila dia teringat. Hak semaya fardu. Ada sebut lagu tu. Hak ni tidak fardu. Kalau kita kata tidak fardu, maknanya sekurang-kurangnya wajib. Sebab tu dia suruh buat ni. Jadi buat ni sebagai qada lah. Sebagai qada. Suruh qada ni mana benda ni kena sekurang-kurangnya setara tu, kata dia. Kalau benda ni tidak berat, apa ya suruh qada? Nak kau serupa ayat dia dengan hak dia royak tentang sembahyang fardu tu, menunjukkan sekurang-kurangnya ia adalah wajib. Dia tidak kata fardu. Kalau fardu tu jadi 6 waktu pula, 5 waktu juga sembahyang tu. Cuma hak ni wajib. Kalau tak buat dosa. Kalau tak buat dosa. Mengikut mereka. Dia pegang dengan hadis ni lah. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak semesti hak disuruh qada tu hak wajib dan hak fardu. Hak sunat pun ada juga. Hak sunat pun ada juga. Hak lain-lain semaya lain. Kalau kita qada pada masa lain boleh. Tak ada semaya sunat rawatib pada waktu dia, semaya pada waktu lain. Padahal jelas lah semaya rawatib itu bukannya wajib. Tapi semua kata molek kalau buat pada waktu yang lain. Maknanya tidak semestilah qada ni maknanya bagi yang wajib. Bergantung kepada hak asal dia lah. Kalau hak asal dia tu wajib, wajib lah. Kalau hak asal dia tu sunat, sunat lah. Gitu. Qada tu jadi sunat. Kalau hak tinggal tu hak wajib, wajib lah. Gitu. Lepas tu banyaklah hadis-hadis yang suruh qada witir ni, walaupun kebanyakannya adalah hadis-hadis yang dhaif. Tapi hak ni tidak dhaif, hak ni. Hak ni tidak dhaif. Banyak lagi hak lain, ada yang hasan, ada yang sahih dan ada juga yang dhaif. Antara kita tak payah royak lah hak dhaif, antara hak sahih, hak lain. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang daripada kamu itu berpagi dalam keadaan dia belum berwitir, maka hendaklah dia mengerjakan witirnya. Maknanya pagi itu masuk subuh dah lah, hendaklah dia berwitir. Hakim mengatakan hadis ini sahih, mengikut Syaikhain, syarat Syaikhain. Dan riwayat daripada Abi Darda dalam Mustadrak Hakim dan Baihaqi juga dengan lafaz, kadang-kadang aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir ketika orang sudah berdiri dah untuk nak sembahyang subuh. Dia duduk buat witir. Dia duduk buat witir. Wa qad qama an-nas li salati as-subhi wa sahhahahu al-Hakim. Juga. Lepas tu adalah hak sahih, hak tidak sahih adalah. Lepas tu orang lain tak saya terima sebab ni walaupun ala syarti Syaikhain pun, tapi pada hakikatnya tidak kuat untuk perbahasan ulama lah. Tak apalah. Hadis-hadis yang banyak ni, termasuklah hadis yang kita baca ni, menunjukkan masyru'iyah qada witir. Disyariatkan witir itu diqada. Cuma ada beza lah, ada khilaf lah. Qada tu sebagai wajib, kau sebagai sunat. Itulah. Tapi dari segi qada tu tetap ada. Hak kata ramai-ramai kata sebagai sunat qada tu. Tapi ada juga qada tu. Maknanya disyariatkan lah qada sembahyang witir kepada hak tertinggal. Antara yang berpendapat begini di kalangan sahabat ialah Ali bin Abi Talib
Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ubadah bin As-Samit, Amir bin Rabi'ah, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Fadalah bin Ubaid, Abdullah bin Abbas. Demikian disebutkan oleh Al-Iraqi. Di kalangan tabi'in pula, Amr bin Shurahbil, Abidah As-Salmani, Ibrahim An-Nakhai, Muhammad bin Al-Muntashir, Abu Al-Aliyah, Hamad bin Abi Sulaiman. Itu. Antara imam-imam pula, imam-imam besar mujtahid, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ayyub, Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Abu Khaythamah dan lain-lain. Itu ramailah. Termasuk Imam Syafi'i pun kata disyariatkan juga qada witir itu. Cuma dia kata sebagai sunat. Gitulah. Qada tu ada tapi sebagai sunat. Abu Hanifah kata qada tu ada tapi sebagai wajib. Tu beza antara ramai-ramai. Lepas tu nak qada ni bila? Hak qada tu memang semua terima belaka. Boleh katakan terima belaka lah. Cumanya masa mana? Dia ada khilaf pula. 8 pendapat. Tentang masa. Masa mana nak qada? Yang pertama, selagi seseorang itu tak semaya subuh, bolehlah qada. Adalah qada tu. Walaupun sudah masuk dah waktu subuh, dia maknanya semaya witir ni kan, antara selepas semaya isyak dengan masuk subuh kan. Bila masuk subuh tu habislah witir. Kira-kiranya masa dia nya. Maknanya bila lepas pada tu kira qada lah. Sebelum semaya subuh, masuk subuh masuk dah. Bolehlah dia qada. Tapi lepas semaya subuh tak boleh dah. Bila dia ada semaya subuh tak boleh. Subuh tak boleh semaya sunat lah. Lepas semaya subuh tu tak boleh, selepas semaya asar kan tak boleh semaya sunat. Selagi kita bila kita sudah semaya tak boleh semaya. Tapi kalau selagi kita tak semaya lagi, semaya berkenaan semaya subuh tu, kita semaya lewat, boleh lagi nak sunat. Supaya juga asar tu. Tapi bila kita sudah semaya di awal waktu ke, di akhir waktu ke, zuhur subuh dan asar tu, tak boleh lah nak buat sunat lepas pada tu. Ni boleh gitu. Antara yang berpendapat begini di kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Atha bin Abi Rabah, Masruq, Hasan Basri, ni tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Makhul, Qatadah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ayyub, Abi Khaythamah. Ini disebutkan oleh Muhammad bin Nasr. Yang kedua, boleh qada witir selagi tak terbit matahari. Walaupun maya subuh dah. Lepas maya subuh kira ada sebab lah tu. Ada sebab. Boleh buat qada witir lepas maya subuh, selagi tak terbit matahari, walaupun selepas maya subuh. Ini pendapat yang kedua. Ini adalah pendapat An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. Tadi pendapat yang pertama tadi ada dah nama ni. Maknanya pendapat dia tu ada, boleh jadi beberapa lah. Seperti pendapat imam-imam besar ni, kadang-kadang dia ada beberapa pendapat dia. Bapa yang jadi beberapa tu anak murid lah. Anak murid ni royak, dia dengar gini tok guru dia. Lepas tu kemudian anak murid ni royak, dia dengar gini pula tak serupa. Ya, dia tu royak tu boleh jadi dia mula-mula dia dapat dalih hak ni, bagi dia kemah ni dia pegang. Lepas tu dia dapat hak lain pula, dia royak hak tu. Bukan bermakna hak dulu ni terbatal, tidak semesti gitu. Tak mesti. Dia royak kemudian kepada anak murid dia hak lain tu berdasarkan dalil lain. Boleh jadi berlaku begitulah. Yang ketiga, iaitu qada selepas subuh dan selepas terbit matahari hingga gelincir matahari. Situ masa qadanya. Nak qada witir ni. Ini diriwayatkan daripada Sya'bi, Atha, Hasan Basri. Tadi ada dah Hasan Basri. Dalam pendapat yang pertama tadi, Tawus, Mujahid, Hamad bin Abi Sulaiman. Dan ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Yang ketiga. Yang keempatnya, tak boleh qada selepas subuh sehingga terbit matahari. Bila terbit matahari, bolehlah qada tengah hari pun, sehingga dia bersemayam asar. Bila dia bersemayam asar, tak boleh nak qada selepas asar.
Dia boleh, tapi dia boleh lagi qada lepas maghrib hingga ke isyak. Tapi dia tak boleh nak qada lepas isyak. Tak boleh dah. Sebab apa? Dia jadi 2 witir pula dalam satu malam. Tak boleh. Sekatu. Itu pendapat yang keempat. Supaya apa? Supaya tidak berhimpun 2 witir pada satu malam. Ini pendapat Al-Auza'i. Disebutkan sebagai pendapat Al-Auza'i. Yang kelima, iaitu kalau seseorang tu sembahyang subuh dah, dia tak boleh nak qada dah pada waktu siang. Sebab apa? Sebab sembahyang witir ni sembahyang malam. Dia kena qada malam sebelum witir malam berikutnya. Sebelum witir malam berikutnya. Itu dia. Lepas isyak pun tak apa. Lepas isyak pun tak apa. Asalkan sebelum witir malam hak berikutnya. Sebelum witir malam berikut dia kena buat tu. Buat tu dulu. Lepas tu dia buatlah hak malam berkenaan tu. Gitu. Ini diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Pendapat begini. Orang besar ni di kalangan tabi'in. Yang keenam, bila seseorang tu sudah sembahyang subuh, dia boleh berwitir bila dia teringat pada waktu siang besok, pada keesokan harinya. Bila tiba malam berikutnya dan dia belum lagi berwitir, dia tak boleh witir dah. Dia tak boleh witir. Sekat maghrib ya, boleh witir. Bila masuk maghrib tak boleh witir dah. Tak boleh witir dah. Sebab apa? Kalau dia berwitir lepas pada masuk maghrib tu, dia berwitir tak boleh lah jadi 2 witir dalam satu malam. Malam tu start daripada maghrib tu kan. Malam tu start situ. Bukan start daripada lepas isyak. Walaupun sembahyang witir tu start lepas isyak. Ini pendapat yang keenam. Kalau dia buat witir pula, dia tidak jadi witir lah, jadi syaf. Jadi syaf. Jadi kalau dia qada tu 3, hak malam tu dia buat 3 pula, jadi 6. Tidak witir, jadi genap tu, genap. Kalau dia buat qada tu dan hak dia buat malam berikutnya susah, jadi 2. Tidak witir, jadi genap pula. Tak boleh. Itu alasan dia. Ini juga diriwayatkan daripada Al-Auza'i, pendapat Al-Auza'i. Yang ketujuh, seseorang tu boleh qada bila-bila pun boleh. Malam ke tengah hari ke, boleh berlaku. Inilah mengikut fatwa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i gitu. Syekh Khalil Ahmad ni kata mazhab Hanafi pun lagu tu juga, kata dia. Mazhab Hanafi pun lagu tu juga, bila-bila boleh. Cumanya beza di antara mazhab Hanafi dengan Syafi'inya, iaitu Hanafi kata kalau dia tidak berwitir pada waktu malam dan dia teringat sebelum sembahyang subuh, kita kata malam ni tak berwitir, apa-apa sebab lah, teringat sebelum sembahyang subuh, tak sah sembahyang subuh sebelum sembahyang witir. Siapa gitu dia tak boleh sebelum dia mengerjakannya. Itu bezanya. Kalau Syafi'i kata tidak gitu, tidak gitu, tak apa. Dan yang kelapanya beza antara seseorang itu meninggalkan witir kerana tertidur ke, ataupun terlupa ke, ataupun sengaja. Ada beza. Kalau seseorang meninggalkan witir itu kerana tertidur atau terlupa, hak tu dia boleh qada bila dia teringat ataupun dia terjaga, bila dia sedar. Bila-bila masalah malam ke tengah hari kau boleh berlaku. Inilah mengikut zahir hadis. Sebab Nabi kata bila dia teringat. Bila teringat tu bila-bila masa. Boleh jadi teringat tu malam, boleh jadi teringat tu siang. Bila dan Nabi kata bila dia teringat kan. Pas nak teringat tu tak tahu bila. Jadi umum dia kata boleh berlaku. Tapi dia sebut dia ada kaitan dengan hak teringat tu. Hak terlupa dengan hak tidur tu je. Hak lain tak. Hak tinggal dengan sengaja tidak lagu tu. Bila-bila boleh, asalkan 2 kes tadi, tertidur ataupun terlupa. Bila teringat, bila-bila masa dia boleh qada. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hazm, Zahiri. Dia pegang dengan zahir hadis itulah dan umum hadis itu. Fal yusalliha idza dzakara. Dia kena semaya bila dia teringat.
Hak ni umum ni masuk lakon. Semaya fardu kau semaya sunat kau kata dia. Cuma kalau hak semaya fardu tu jadi fardu. Kalau hak semaya sunat tu jadi sunat. Tu ialah qada tu tetap ada. Qada tu tetap ada. Cuma setara mana kalau hak fardu yang ditinggalkan itu maka qadanya fardu lah. Kalau yang sunat ditinggalkan itu maka qadanya sunat juga. Gitu. Ibnu Hazm kata, sesiapa yang sengaja meninggalkan witir sampai masuk subuh, dia tak boleh nak qada dah semua sampai bila. Kalau sengaja boleh qada sampai ke bila pun tak boleh, kata dia. Sampai ke bila pun tak boleh kalau dengan sengaja. Tapi kalau terlupa sampai bila-bila pun 10 tahun kemudian pun baru teringat. Boleh, kata dia, kalau terlupa. Kalau kita terlupa. Tapi kalau kita sengaja tak boleh, sampai bila pun tak boleh. Dan Ibnu Hazm mengatakan wajib jugalah. Ini dalam hasyiah dia, dalam hamish bawah tu Syekh Zakaria tulis kesimpulan ulama-ulama khilaf ni lah, iaitu witir ni kalau selepas daripada terbit fajar, mana masuk waktu subuh lah, ada qada, disyariatkan qada mengikut ketiga-tiga imam besar, kecuali Malik. Maknanya Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad semua kata ada qada bila masuk fajar, kecuali Imam Malik. Sebab apa? Bagi Imam Malik ada dua waktu untuk sembahyang witir ini. Yang pertama waktu ikhtiar, orang panggil. Waktu ikhtiar ni hingga sampai kepada terbit fajar. Dan yang kedua ialah waktu darurat, iaitu sampai kepada sembahyang subuh. Selepas daripada tu tak ada dah, tak boleh dah nak berwitir sama sekali. Itu dia kata dia. Tetapi mengikut tiga lagi imam, boleh qada sampai bila-bila pun boleh. Cumanya qada tu mengikut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sunat. Mengikut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, dua orang anak murid dia tu wajib. Sebab asas dia tu dia letak wajib. Itu. Tak apalah. Babun fil witri qabla an-naum. Ini bab witir sebelum tidur. Hadis Nabi Umar ini ada beberapa menunjukkan boleh sembahyang witir ni sebelum tidur. Tapi kalau nak ambil kira hak lebih molek, hak lebih afdal, hak mustahab, iaitu selepas tidur lah. Ataupun kalau tak tidur pun selepas dikerjakan semua sembahyang-sembahyang yang lain, hak akhir sekali. Hak itulah hak paling moleknya. Tapi kalau nak kira nak buat sebelum tidur pun boleh juga. Lepas tu bila bangun nak sembahyang sunat lain-lain pun boleh. Boleh, tak apa. Cuma nak buat witir pula tu, situ ada khilaf pula. Kebanyakan ulama mengatakan tak boleh dah lah. Sebab witir tu tidak boleh dua witir dalam satu malam. Seperti kita akan tengok nanti. Ini riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia kekasih saya. Dia sebut Khalil. Mana sahabat-sahabat ni sayang kepada Nabi SAW. Dia berasa dia ni kekasih. Sebab apa? Memang Nabi kasih kepada sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat tu pun kasih kepada Nabi SAW. Dan kasih ni bukan main-main. Khullah. Khullah ni maknanya dia lebih daripada mahabbah, lebih daripada wud, lebih daripada segala-gala. Mana kasih yang melekat sebati lah, tak boleh dipisahkan daripada jiwa dan hati seseorang itu. Makna setara tu kasih. Itu orang panggil Khalil. Khalil. Kalau tidak tak panggil Khalil, kalau tidak setara tu. Dan di kalangan Nabi diberikan gelaran Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Mana istimewa benar. Nabi Ibrahim istimewa benar. Mana kasih dia kepada Allah tu
Ar-Rahman itu setara tu. Sehingga disebut orang lain pun kalau ada pun gitu, tapi dia ni tak pisah. Tak pisah, tak lekat di hati. Sehingga disebutlah secara khusus. Dia kata kekasih saya pesan 3 perkara. Saya tak akan tinggal. Dalam perjalanan ke, pada ketika duduk di rumah ke, hadar itu makna ketika bermukim lah, ketika duduk di rumah. Jangan faham bermukim tu dari segi istilah, bermukim dari segi bahasa kita lah. Kalau dari segi istilah lagu lain bermukim ni, mustautin tu lain, mukim tu lain. Dari segi istilah ni, dari segi bahasa kita Melayu, hak sudah jadi bahasa Melayu dah. Yang ni pada ketika berada, tetap di sesuatu tempat, bukan dalam keadaan musafir lah. Itu makna bermukim. Kalau dalam istilah fiqh Syafi'i gapo tu, bermukim tu maknanya orang yang duduk tetap lebih daripada tempoh orang yang bermusafir. Dan dia ada niat nak balik negeri dia, nak pergi lain. Tu bermukim. Kalau duduk tetap situ tak ada nak pergi mana-mana, kalau pergi jalan, itu mustautin orang panggil. Tapi bahasa kita dia panggil mastautin, tak apalah hal tu mustautin. Kalau mukim ni tidak makna mustautin. Tidak makna lagu tu. Ni mukim ni kita kira mukim ni. Dalam istilah tidak lagu tu. Orang bermukim tu tidak dikira. Nak jemaah nak gapo pun, sebab dia ada niat lagi nak balik, walaupun dia duduk 10 tahun tepat tu. Masih lagi dikira bermukim dia tu, bukan mustautin. Kalau selagi dia ada niat nak balik, nak pergi lain, nak menetap di lain, dia tidak menetap di situ, itu bermukim. Dia dari segi istilah tu beza-beza lah. Ni kata boleh kira dah, dia kata tak boleh kira lagi. Kalau nak jemaah 40 orang tu, banyak khilaf lah. Tapi dalam fiqh Syafi'i tak boleh. Moga dia syarat 40 kan. Orang lain tidak syarat, itu bab lain lah. Dan dikira siapa dikira ni, banyaklah syarat-syarat dia kan. Jadi dalam istilah tu kena faham. Bila kita kata semasa bermukim tu bukan makna istilah tadi tu, makna ketika tidak musafir lah. Ketika tidak musafir, sama ada dia tu orang bermukim ke ataupun orang mustautin ke, tak kira lah. Iaitu 2 rakaat duha, yakni sembahyang duha. Hadis ini menunjukkan sembahyang duha itu ada. Sembahyang duha itu ada dalam Islam ini. Adapun hak dikatakan Ibnu Umar tu, dia kata bid'ah sembahyang duha tu. Bukan makna dia kata bid'ah tu sembahyang duha tu sendiri asas sembahyang duha tu, tetapi ada kaifiat yang tertentu boleh menjadikan bid'ah. Misalnya hak tidak berjemaah, kita buat jemaah. Misalnya hak tidak tetap dalam masjid, kita kalau nak sembahyang duha pergi buat tetap dalam masjid, pergi sembahyang jemaah tu. Dah buat tetap lagu tu. Macam ada kelebihan pula di masjid untuk sembahyang duha. Hak lagu tu bid'ah maksud dia tu. Bukan bid'ah. Takkanlah dia tak tahu benda lagu ni dia tahu. Maknanya kaifiat, dengan kaifiat yang tertentu, itu yang dimaksudkan bid'ah. Bukan asas sembahyang duha itu bid'ah. Tak. Buktinya di dalam hadis. Kalau kita andaikan dia kata bid'ah, mana dia tidak tahu, mana sesuatu ni tak boleh nak main-main. Kita nak kata ada, boleh jadi ada molek, tak boleh, maka jadi sunnah lah dalam agama. Tidak, kecuali hak Nabi royak. Dia tidak tahu, dia tengok kebetulan je Nabi sembahyang ni pada waktu tu, bukan sebagai atas nama sembahyang duha, tapi Nabi ada sembahyang pada ketika tu. Sembahyang gapo adakah dengan niat hak tu. Boleh jadi gitu. Boleh jadi Ibnu Umar kata tu dengan niat lagu tu. Boleh jadi. Maknanya dia tak tahu. Dia tak tahu pun boleh berlaku, sahabat ni. Tak apalah dia tak tahu. Tapi bagi orang lain yang tahu, macam ni Abu Hurairah, Abu Darda, yang Nabi pesan ke dia tu, jelaslah bagi kita sekarang dia tak keliru dah. Ibnu Umar tak tahu, Abu Hurairah tahu. Kita pun tahu melalui Abu Hurairah. Itu cukup dah lah. Itu orang panggil sunnah, tidak orang panggil bid'ah lah. Tapi orang hak kata bid'ah tu sebab dia tak tahu hadis.
Maknanya benda-benda agama ni tak boleh mana-mana. Sehingga sahabat kalau dia tidak tahu, dia kata benda tu bid'ah. Makna benda-benda semayang, benda-benda lagu ni tak boleh main-main. Baru jadi sunnah, baru jadi syariat, baru jadi agama sekiranya Nabi royak kita. Ada, jelas sampai kepada kita. Kalau tidak, tak boleh. Tidak jadi agama. Sehingga sahabat ni sampai gitu. Tetapi Imam Nawawi kata hak lebih jelasnya Ibnu Umar, hak dia kata bid'ah tu bukan maksud dia menafikan asas bagi sembahyang duha tu, tidak. Tetapi sembahyang duha dalam kaifiat yang tertentu. Misalnya berjemaah dalam masjid, dia buat tetap gitu, tu bid'ah. Menunjukkan bid'ah ni boleh jadi dengan sebab kaifiat. Bukan benda tu asas tu ada, tapi kalau kita buat dengan tetap, dengan kaifiat yang tertentu, macam itu ketentuan daripada Nabi SAW, boleh jadi bid'ah juga. Boleh jadi bid'ah. Kalau tidak, apa dia nak kata bid'ah tu? Benda tu memang ada, tak pernah sabar. Daripada situlah ulama-ulama faham ada bid'ah orang panggil idhafiyah. Daripada situ hadis-hadis seumpama itulah, perbuatan sahabat, kata-kata sahabat yang seumpama itu. Bid'ah ni ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni lagu mana? Benda tu ada, asasnya ada, Nabi SAW ada buat, tetapi kita tentukan cara yang tertentu dengan tetap. Mesti buat lagu ni. Sebab Ibnu Umar dia kata sembahyang duha bid'ah. Antara satu, bukan sembahyang duha tu tak ada, asas dia tu ada. Tapi bila kita tentukan dengan kaifiat yang tertentu, dia jadi bid'ah. Bid'ah gapo? Orang panggil bid'ah idhafiyah. Itulah yang Syatibi dan ulama-ulama serupa dengan dia kata bid'ah idhafiyah ni, itulah dia perhati. Ni orang panggil bid'ah idhafiyah. Itu istilah lah. Kita kena tengoklah betul ke tak betul dia kata tu. Betul berapa banyak benda hak agama asal dia hak Nabi sendiri aja. Tetapi kalau dibuat dengan kaifiat yang tertentu, dengan tetap tidak serupa hak dia royak, jadi bid'ah. Sahabat anggap bid'ah. Nak kata ke dia bid'ah? Bid'ah idhafiyah lagu tu. Betul hak dia kata. Kita perhati tengok serupa dengan istilah-istilah ni lah, makruh, tanzihi, khilaful aula, mana ada dalam hadis. Itu kesimpulan yang ulama buat bila dia perhati kepada hadis. Dia pun kata setara ni makruh tanzihi orang panggil. Istilah tu Nabi tak buat, istilah tu ulama buat. Serupa juga bid'ah idhafiyah kau gapo kau, ulama buat. Tapi hak dia buat tu berdasarkan kajian, asas dia ada. Lagu sat ni, kalau benda lagu ni orang panggil bid'ah juga, tapi bid'ah idhafiyah. Kalau bid'ah hakikiyah ni hak Nabi tak pernah ajar langsung, bahkan dia larang, tiba-tiba kita buat. Hak tu bid'ah hakikiyah orang panggil. Misalnya kalau orang mati tepuk dada, rambut-rambut, curah pasir atas kepala, tu bid'ah hakikiyah. Nabi larang benda hak tu tiba-tiba kita buat. Tu bid'ah ngatilah. Tak keliru lah tu. Hak ni dia ada buat, tetapi kita mana-mana tetapkan gini, kena gini. Tu jadi bid'ah idhafiyah. Supaya masalah sembahyang duha ni. Dan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Puasa 3 hari ni kebanyakan ulama mengatakan puasa pada hari-hari bid, dia panggil. Orang panggil saumu ayyamil bid. Puasa pada hari-hari yang mana malamnya itu bulannya cerah. Bulannya putih. Putih itu maksudnya cerah. Iaitu 13. Misalnya malam ni 13. Esok 13. Inilah kira bulan Islam ni. 13 hari bulan. Mungkin dia kira daripada malam kan, start mula-mula tu malam kalau hari ni Islam ni. Jadi kira katakanlah malam ni 13 bulan 13. Esok 14 15. Gitu. Maknanya hari bagi malam ke-13, hari bagi malam ke-14, dan hari bagi malam ke-15. Hari itu dia kemudian, malam dulu startnya. Itu kebanyakan ulama kata begitu. Ada yang mengatakan tidak mesti, hak ni tidak tetap, asalkan 3 hari dalam sebulan. Tak kira di awal bulan ke, di tengah bulan ke, di hujung bulan ke, tak kira.
Ataupun nak buat secara terpisah, di awal bulan sehari, di tengah bulan sehari, di ujung bulan sehari, tak kira, asalkan dalam sebulan tu 3 hari. Sudah tercapai, sudah masuk dah dalam maksud hadis ni. Boleh berlaku. Ada juga yang mengatakan pada 10-10 kita bagi 3 kan, bulan tu bagi 3, hari mula-mula ke daripada 10 mula-mula. Lepas tu hari yang mula-mula 10 yang kedua, hari mula-mula 10 yang ketiga. Itu boleh juga. Tak caralah masa mana-mana pun, asalkan dalam sebulan tu ada dibuat 3 hari. Dan yang ketiganya dia pesan, apa dia? Supaya aku tidak tidur melainkan selepas aku bersembahyang witir. Dia pesan kat aku, mu sembahyang witir dululah baru tidur. Gitu kira-kira. Kira-kiranya Abu Hurairah dan Abu Darda ni dia buat witir dululah. Kalau nak sembahyang sunat lain pun dia sembahyang, lepas tu buat witir. Lepas tu kalau katakanlah dia bangun pula, dia sembahyang hak lain, tidak witir lah hak lain. Ataupun kalau dia tak bangun pun tak apa dah lah. Sudah dah, dia tutup dah dengan witir dia. Katakanlah dia sembahyang dah beberapa sunat, lepas isya tu dia pun sembahyang witir. Tak bangun pun tak apa dah, boleh dah. Untuk malam tu. Apa yang Nabi SAW suruh dia ni sembahyang witir sebelum tidur? Ulama-ulama mengatakan sebab Abu Hurairah ni dia ahlus suffah. Ahlus suffah ni maknanya orang luar lah, bukan orang tempatan. Mari duduk menumpang di pinggir-pinggir masjid, di serambi masjid Nabi SAW. Tujuan utamanya ialah belajar ilmu dengan Nabi SAW. Hafal hadis, duduk mengapa, duduk kira-kira baca. Abu Hurairah dia pandai nulis, pandai baca. Hadis Nabi tu dia tulis dah. Dia duduk baca. Maknanya kita faham daripada hadis ni bergantung kepada keadaan orang tu. Kalau orang tu kira-kiranya dia tidur lewat, kerja banyak, moleknya dia kira-kiranya dia payahlah nak bangunnya di hujung malam. Lebih baik kepada orang yang seperti ini dia sembahyang dulu sebelum tidur. Nabi SAW sendiri bagi kemudahan kepada umat dia. Antaranya Abu Hurairah. Dia tahu dah dia ni tidak tidur awal. Orang ngaji biasanya tidur lewat. Bacalah, duduk baca, duduk buat kajian gitu begini. Supaya juga Abu Darda tu. Abu Darda ni maknanya seorang yang warok, orang yang warok. Ada banyak kerja dia. Termasuk di antara sahabat yang banyak juga hadis dia. Lagu tu juga Nabi pesan. Tidak kata secara mutlak lebih sembahyang witir tu di hujung malam. Kalau siapa terlepas witir, tak ada lah lebih tu. Yang pentingnya witir itu dikerjakan. Kalau lah payah di hujung malam, di awal malam pun tak apa, asalkan buat. Begitu. Lepas tu hadis yang ketiganya, Abi Qatadah meriwayatkan, dia kata pernah Nabi SAW tanya Abu Bakar, mu masa mana buat witir? Mana tanya tentang ibadat walaupun sunat tak apa, tapi royak kat orang tak molek. Tapi kalau tok guru tanya, ayah tanya, orang di atas kita tanya, dia nak pastikan kita buat molek ke tidak, tu tak apa. Tapi orang tak tanya, kita royak, kita buat banyak ni, tu tak molek. Sebab sembahyang sunat ni disyariatkan di rumah tu lebih afdal. Situ pun nampak dah. Tak usah royak kat orang lah, tak usah tunjuk kat orang, tak usah nampak kat orang. Dan kalaulah mari buah nak menyohor, kita kata orang kita panggil nak menyohor, habis saja, tak ada dah lah pahala, tak ada. Ataupun kita berasa heran ke diri kita sendiri, heran, kagum dengan diri kita sendiri, rasanya tak ada dah orang buat lebih kepada kita ni, kita hebat sekali. Mari buah tu saja. Sebab tu dia cuba cari jalan, jangan royak benda-benda gitu. Tetapi hak semaya ataupun amalan-amalan yang wajib yang berkait dengan umum, memang hak tu disyariatkan buat secara terbuka. Orang nampak pun tak apa. Orang sembahyang fardu tu tak boleh kita kata
takut jadi kurang, takut jadi tidak ikhlas kita pergi. Tak boleh, tak boleh. Kena lawan, kena kira semai jemaah kau gapo tu. Puasa, dia kena jelas. Hak tu. Tidak pesen nusuk-nusuk. Tidak pesen nusuk. Hak tu memang disyariatkan kita buat secara terbuka. Zakat kau mana, orang tahu pun tak apa. Hak wajib. Tapi kalau sedekah, bui jangan tangan kanan tangan kiri tak tahu. Hak tu hak molek. Kalau hak sunat, kalau hak wajib tak. Supaya apa? Supaya orang tahu kita ni betul-betul menegakkan syiar Islam. Kita telah melaksanakan kewajipan kita. Dah tak ada dah ruang untuk orang-orang duk sosik-sosik kat belakang tentang kita, tak ada. Hak tu je hak wajib. Hak lain tak ada hak orang lain nak kecek tentang kita. Kalau kita tak buat sikit abuk pun, tak ada hak orang lain nak kata apalah tak semaya lagi tu gini, tak ada hak. Tapi kalau hak wajib, orang ada hak. Orang boleh menuntut. Sebab apa dia tidak beri zakat? Sebab apa dia boleh kata gitu. Hak sunat tak boleh. Tak boleh nak kata gitu. Itu hak dia. Dia tak boleh buat sikit abuk pun ikut dia lah. Itu beza dia. Masa mana kamu berwitir? Dia kata saya witir awal malam. Bila kata awal malam, maknanya kira-kiranya dia tidur lepas pada tu. Dan kalau katakanlah dia bangun, dia tak buat dah lah. Ataupun kalau dia tak bangun pun tak apalah. Nabi tanya Umar pula, mu masa mana buat witir? Dia kata hujung malam. Nabi SAW pun kata. Dan dia kata ni sebagai isyarat kepada peribadi dan perangai dua orang sahabat dia. Jiwa dua orang sahabat ni berbeza. Walau bagaimanapun kedua-duanya saling melengkapkan. Saling melengkapkan. Dia ni ambil jalan cermat, Nabi kata. Takut-takut terlepas langsung. Kalau tak buat nak harap hujung malam, tahu-tahu tak bangun, jendera terus sampai ke subuh. Ada kalanya subuh tu pun terlepas. Lagi parah. Mana hak ni dia ambil jalan cermat lah. Buat dulu ni. Selesai dah hak tu. Hak ni pula dia kata pada Umar, dia ambil jalan kuat, jalan payah, jalan sukar. Sukar. Tapi bila sukar, kita cuba buat juga. Mana kita tentu ada kelebihan lah. Ada pahala dia tu pula. Bahagian susah tu, bahagian susah tu adalah pahala dia. Sebab dia rakyat dia, hak lebihnya dia hujung malam. Lepas tu nak bangun hujung malam ni susah. Kita kira juga kocijan, ataupun usaha lah ke mana-mana, bermakna ada susah. Bila ada susah, pahalanya lebih lah dengan sebab susah tu. Dan apa? Saya nak awakan ni dia jenis cermat, berhati-hati, bergalu. Umar ni tak, dia jenis kerah, kasar, dan dia sanggup buat benda tu. Dia nampaklah peribadi tu, kita nampak. Zaman Nabi SAW lagi lagu tu. Tapi walaupun begitu, bukan makna Abu Bakar ni lembut semua, lembut dengan makna lembek tu. Tak. Misalnya pada ketika nak perang dengan puak-puak murtad tu, puak-puak murtad tu, dia kata, kalau aku seorang, aku akan perang, kata dia. Umar mula-mula ragu-ragu. Lagu mana ni? Mula-mula tak, Umar bantah dia. Tak boleh lagu tu, moga dia bui juga zakat. Cuma dia tak sibuk kita. Macam-macam lah takwil lah. Takut kita molek buat gini-gini. Tak. Abu Bakar kata tak boleh. Dia kerah situ. Tempat kerah memang dia kerah. Itu sifat Abu Bakar. Mana sifat yang sempurna lah. Banyak sifat-sifat Nabi yang disebutkan tu Abu Bakar serupa. Mana tempat kerah-kerah, tempat lembut-lembut. Nabi kita pun lembut. Tapi ketika kerah puak-puak Bani Quraizah tu, hak mana terlibat dalam perang, hak mana terlibat sekongkol dengan puak-puak kafir Quraisy, kena bunuh lah. Bunuh berapa ramai. Bukan seorang dua. Bukan lama 10 tahun sekali 10 orang bunuh. Apa dia kata orang dadah tu. Tak. Sekaligus berapa ramai. Ramai tu tak cara. Itu sikap Nabi kita. Lembut-lembut. Dia kerah-kerah. Banyak serupa dengan Abu Bakar. Babun fi waqtil witri. Ini bab tentang waktu witir. Tentang waktu witir. Waktu witirnya seperti kata tadi lah, lepas Isya sampai kepada semaya Isya lah. Lepas semaya Isya
Bagi setiap orang itu selepas sembahyang Isya. Selepas sembahyang Isya dia baru ada witir. Tak boleh tak sembahyang Isya lagi nak witir dah. Tak boleh. Dia kena witir dulu. Tak caralah dia awal waktu ke, tengah malam ke, tapi buat Isya dulu. Lepas pada tu bolehlah buat witir. Kalau nak kira dari segi waktunya, lepas Isya. Lepas Isya. Adapun lepas maghrib tak boleh. Nak buat situ tak boleh. Kecuali seperti yang kita sebutkan tadi, sebagai qada kepada hak sebelumnya. Itu lain lah. Tapi untuk malam yang berkenaan adalah bila masuk Isya. Bila masuk Isya dan selepas sembahyang Isya. Itu mengikut jumhur ulama. Mengikut jumhur ulama. Orang tanya Masruq, anak murid Aisyah ni tanya Aisyah, Nabi SAW ni dia witir bila? Aisyah kata dia buat belakang. Ada belakang. Awal malam pun ada, tengah malam pun ada, hujung malam pun ada. Tapi witirnya berakhir ketika dia mati itu kepada dekat waktu sahur ataupun pada waktu sahur. Situ. Mula-mula di peringkat awal dia macam-macam ada. Tetapi sebelum dia mati, beberapa ketika sebelum dia mati itu boleh dikatakan witir dia tu di hujung malam. Itu maksudnya. Itu satu terjemahan. Satu lagi terjemahannya iaitu dan witirnya berakhir pada waktu mati ia bila masuk waktu subuh, maknanya sampai sekat waktu sahur. Bila masuk waktu subuh tu habislah, situ habislah. Tapi hak tu tidak berapa sedap. Hak lebih sedapnya hak yang pertama tadi. Maknanya hak Nabi buat. Sebab orang tanya ni bukan waktu witir secara umumnya, hak Nabi buat tu masa mana. Hak Nabi buatnya mula macam-macam waktu dia buat. Tapi dekat dia nak mati tu, beberapa ketika sebelum dia nak mati tu, memang boleh dikatakan witir dia tu situ semua, iaitu di hujung malam, waktu sahur. Waktu sahur dia sebelum masuk subuh lah. Waktu tu hak tu lah waktu yang paling molek. Dan Nabi SAW sebelum pada tu buat macam-macam waktu tu untuk kemudahan kita. Nak ayat kata boleh berlaku. Boleh berlaku. Riwayat daripada Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, bersegeralah kamu bersembahyang witir sebelum subuh. Menunjukkan bila masuk subuh tu habislah waktu witirnya. Sekat waktu subuh. Itulah waktu subuh. Bersegeralah kamu berwitir ataupun bersembahyang witir sebelum masuk subuh. Sebab bila masuk subuh tu bukan waktunya lagi. Bukan waktunya lagi. Sudah jadi qada dah. Ataupun kalau mengikut Imam Malik itu sudah termasuk dalam waktu darurat lah. Bukan waktu ikhtiar ataupun waktu pilihan. Waktu yang terpilih iaitu sekat subuh. Selepas subuh, sebelum seseorang itu sembahyang subuh, itu waktu darurat mengikut Imam Malik tadi. Seperti tadi kan kita sudah sebut dah. Lepas tu riwayat daripada hak ni pula, dia tanya Aisyah juga tentang witir Rasulullah. Aisyah jawab, kadang-kadang dia witir awal malam, kadang-kadang dia witir akhir malam. Saya tanya lagi, bacaan dia lagu mana? Bacaan dia lagu mana? Dia apa kan? Bacaan dia gini-gini. Selalu orang tanya Aisyah. Selalu orang tanya Aisyah. Bini-bini Nabi ramai kan? Tapi hak banyak orang tanya Aisyah. Sebab apa? Sebab orang tahu dia hak pandai sekali. Begitulah keadaan orang ni. Orang akan pergi tanya, pergi merujuk, pergi belajar dengan hak pandai. Begitu dah. Sudah tabi'i begitu. Aisyah ni pun di kalangan isterinya begitu. Barulah kita faham. Apa yang Nabi SAW kata, perempuan hak paling aku kasihi Aisyah. Apa? Bukan Nabi kasih ni nak kira dari segi dia tu muda ke anak dara ke. Itu cara mikir orang biasa. Lagu tu orang ramai ni. Nabi tahu dah kira-kira. Hak ni lah yang paling banyak menyampaikan ilmunya kepada umatnya. Sebab tu dia paling kasih. Kerana ilmu, kerana agama. Aisyah ni lah yang menyampaikan agama di kalangan bini dia. Hak paling banyak yang ni. Sebab tu dia kasih. Bahkan lebih banyak lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab dia jadi tok guru. Nabi kasih kepada Aisyah kerana agama. Atas dasar ni kita tengok hadis memang sungguh banyaklah hadis dia. Hak lain tak banyak.
Sahabat-sahabat besar-besar tu, kok hebat-hebat, termasuk Sayyidina Umar, bila muskil setengah-setengah perkara, kita tanya dia. Bila dia royak, kenapa kau ni? Setara tu orangnya Aisyah ni. Patutlah Nabi kata paling dia kasih. Jadi kita tak boleh kata Nabi kasih kepada dia tu sebab dia seorang ramai kata tu, tak boleh. Kerana agama juga. Situ duduknya. Lepas tu Nabi SAW apa yang tanya, esok aku mana dekat dia nak mati. Tak boleh kita kata Nabi ni teringat ke bini hak muda dia tu, tak boleh. Sebab dia tahu dah dia akan mati di rumah Aisyah. Kelebihan Aisyah lah tu. Banyak kan kubur dia pun di rumah Aisyah, dalam rumah Aisyah. Situ kita nampak bapa yang Nabi SAW kata hak paling dia kasih Aisyah. Bapa. Kenapa? Kerana agama. Bacaan dia lagu mana? Kadang-kadang baca Qoha, kadang-kadang baca derah. Ada berlaku. Maknanya semayang malam ni kita nak baca derah pun boleh, nak baca Qoha pun boleh. Semayang malam termasuklah witir. Nak baca derah pun boleh, nak baca Qoha pun boleh. Dan Nabi SAW kadang-kadang mandi dulu, lepas tu baru dia tidur. Kadang-kadang tak mandi, dia ambil air semayang, lepas tu tidur. Ni riwayat yang ringkas juga. Abu Daud kata selain daripada Qutaibah, sebab dia ambil daripada guru dia Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ni dia sebut gitu je. Mandi buat apa? Tak ada riwayat. Sedangkan perawi-perawi yang lain selain daripada Qutaibah ada sebut belaka. Maksud dia tu mandi junub. Ceritanya kalau malam-malam Nabi SAW ni dia berjunub, ada kalanya dia mandi dulu, lepas tu baru dia tidur. Ada kalanya dia tak mandi, dia ambil air semaya saja, lepas tu dia tidur. Itu cara dia. Dan hal ni kita boleh tahu melalui riwayat yang lain, melalui riwayat Nasa'i umpamanya. Hadis ni jugalah, perawi ni juga dia tanya, dia kata, saya tanya Aisyah, bagaimana tidur Rasulullah SAW kalau dia berjunub? Kaifa kana naum Rasulullah SAW fil janabah? Ayaghtasilu qabla an yanam atau yanam qabla an yaghtasil? Adakah dia mandi sebelum dia tidur ataupun dia tidur sebelum dia mandi? Perawi saat ni juga. Tapi dalam Abu Daud ni tak ada sebut lagu tu. Tidak berapa jelas. Sebab kadang-kadang riwayat ni dia atas perawi lah. Atas ingat dia. Ni riwayat lagu ni tidak berapa jelas. Ni riwayat ringkas. Ni riwayat lebih detail, macam-macam lah. Ni dia kata semuanya ada dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang dia mandi, lepas tu dia tidur. Kadang-kadang dia ambil air semayang, lepas tu dia tidur. Ada juga. Ambil air semayang, itu orang panggil meringankan hadas, bukan mengangkat hadas. Sebab hadas besar tu, junub itu tidak terangkat, melainkan dengan mandi. Dia tidak mandi, tak apa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak sih dalam keadaan kotor betul-betul. Dia kalau ada kotor pun orang panggil hadas lah, hadas. Najis maknawi, ataupun hadas biar ringan. Ringan itu dalam keadaan ada satu peringkat suci, iaitu ambil air semayang. Boleh ambil air semayang, lepas tu tidur. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW tidak ambil air semayang. Dia hanya berkumur basuh muka gitu. Tidak kata ambil air semayang sungguh. Lepas dia berjunub, lepas dia tidur. Ada juga. Ini menunjukkan harus boleh. Tetapi hak kebanyakannya sama ada dia mandi ataupun dia ambil air semayang dulu baru tidur. Ada pun hak basuh tangan muka lebih kurang tu, itu jarang benar. Tapi ada juga untuk menunjukkan harus boleh juga kalau buat gitu. Walau bagaimanapun hak moleknya tadilah antara dua tu. Lepas tu nak makan, nak kecek, nak gotu ni pun boleh, tak apa pada tu. Lepas tu riwayat daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW, dia kata lakukanlah sembahyang yang terakhir bagi kamu di waktu malam itu sembahyang witir. Maksudnya waktu terakhir sekali pada waktu malam tu kamu buat witir lah. Jadikanlah witir tu sembahyang yang terakhir bagi kamu. Itulah masa yang terbaiknya. Bila terakhir tentu di hujung malam, sebab masa-masa lain itu boleh dibuat, boleh dilakukan sembahyang sunat pada masa-masa lain tu. Hak sebelum tu, bila kata terakhir,
maknanya di hujung malam lah. Gitulah. Kemudian ini bab tentang membatalkan witir sekali. Allahu a'lam.